Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Facebook saya. Didoakan saudara-saudara sekalian berada dalam kerahmatan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dalam peliharaannya, dijauhkan daripada sebarang musibah, dan juga dijauhkan daripada sebarang ujian-ujian yang tidak mampu ditanggung oleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan kasih dan sayangnya kepada kita dan dijauhkan kita daripada sebarang musibah. Hari ini jumlah kematian disebabkan dengan penyakit COVID ini telah mencecah 34 orang seperti yang dilaporkan oleh KKM. Begitu juga kes baru yang didaftarkan adalah sebanyak 150 kes. Dan jumlah keseluruhan kes yang ada di negara kita ialah 2,470. Saya kena rujuk kepada fakta yang telah disediakan oleh KKM. Mudah-mudahan tuan-tuan mereka yang sedang dirawat beroleh kesembuhan, dan kita doakan supaya yang ada di luar sana terus patuh dan dijauhkan daripada ujian COVID-19. Apapun, kita kembali kepada tazkirah kita dalam menghayati kisah Isra' dan Mi'raj. Kita ada membincangkan mengenai Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda turun dengan wahyu, dan wahyu itu adalah kefarduan solat 5 waktu sehari semalam. Cuma ada perbincangan ulama bahawa bila Nabi berada di Sidratul Muntaha, adakah Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa pandangan dikemukakan oleh Ibnu Kathir, Fakhruddin Ar-Razi, ulama-ulama besar ni, ulama-ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berpendapat, ada yang berpendapat bahawa Nabi Muhammad lihat cahaya sahaja. Nabi Muhammad tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, hanya melihat cahaya. Ada juga yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad lihat, tapi riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad melihat cahaya itu lebih kuat berbanding dengan riwayat-riwayat yang lain. Kita tidak boleh nak bincang lebih jauh dalam isu berkaitan dengan ghaibiyat ini, sebab kita hanya ada beberapa sumber hadis yang diriwayatkan. Ada di antara hadis yang bersifat kuat, ada di antara hadis yang bersifat lemah. Jadi kita nak berhujah dengan hadis-hadis yang demikian agak sukar untuk diketengahkan di kalangan masyarakat. Takut masyarakat bertambah confused. So oleh yang demikian, padanlah bagi kita beriman. Yang paling penting sekali tuan-tuan, kita beriman dengan iman yang yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad solat fardu 50 waktu. Ya, kalau kita nak bincang jauh sampai nak tahu detail banyak perkara, takut kita tergolong dalam golongan orang yang membincangkan benda yang tidak sewajarnya. Satu, keduanya, kita membincangkan perkara-perkara yang boleh menjadikan kita fokus kepada perkara yang tidak banyak dalil. Ini akan memungkinkan kita banyak guna akal, berijtihad, memberi pandangan-pandangan pribadi, yang itu memungkinkan kita bawa pandangan yang boleh terkeluar daripada landasan yang sebenarnya, untuk mengelakkan daripada sebarang fakta yang sesuatu pendapat yang tidak berfakta. Jadi yang penting, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa kepada penduduk bumi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa solat. Solat ini tiang agama, dan juga solat ini adalah rukun yang pertama sekali akan ditanya oleh Allah ketika kita berada di alam barzakh. Dan bukti seorang mukmin dengan seorang fasik ialah orang yang jaga solat. Dan di antara perbezaan di antara orang beriman dengan orang yang kufur ialah orang yang menjaga solat dan tinggalkan solat. Ulama sepakat bahawa kalau ada orang tinggalkan solat kerana malas, dia dihukum dengan fasik. Sekiranya ada orang tinggalkan solat
dengan mengingkari kefarduan solat, maka orang itu dihukum sebagai orang yang terkeluar daripada Islam. Jadi kena jaga-jaga supaya kita tidak mudah bermain dengan persoalan berkaitan dengan solat. Sebab itu saya nak kaitkan sekarang ini, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Telaga Zamzam, dibelah dada, kita ingat kan? Dibelah dada, dikeluarkan jantung, dibersihkan dengan air Zamzam. Kita kata signifikan ialah kemuncaknya Nabi Muhammad akan dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konklusi yang kita buat pada 3 hari lepas, bahawa signifikan daripada dada Nabi dibelah dan dicucikan jantung Nabi dengan air Zamzam adalah sebagai satu manifestasi pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita setiap hari kita jumpa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita jumpa Allah? Kita jumpa Allah dalam solat. Dalam solat 5 waktu, itu adalah pertemuan rasmi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, pergi ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, mendapat fardu solat 50 waktu dan dikurangkan sampai 5 waktu. Solat 5 waktu itu Nabi bawa turun ke bumi dan penduduk bumi wajib menunaikan solat. Maka solat yang saya lakukan adalah mi'raj saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu setiap seorang daripada umat Nabi Muhammad kalau nak jumpa Allah perlu merantasi 7 lapisan langit pergi ke Sidratul Muntaha. Tak payah. Allah bagi solat sebagai satu cara untuk kita bertemu dengan Allah. So kita setiap hari ada mi'raj. Setiap hari kita ada 5 waktu. 5 waktu itu adalah mi'raj kita dengan Allah Subhanahu. Pertemuan kita dengan Allah. Kita diangkat. Solat itu adalah mengangkat kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Solat itu adalah penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada orang lihat solat ini dia kusala dipanggil dalam istilah yang lain. Solat ini dia buat dengan bentuk yang malas-malas kan. Kalau dia tahu kehebatan, kelebihan yang ada pada solat, pasti manusia tidak akan rasa malas-malas. Ada seorang alim ditanya mengenai rutin kehidupan dia. Contohnya buku yang ditulis oleh guru kami Dr. Salah Al-Khalidi, tajuk buku tu berjudul Khittatul Barraqah Lidhi Nafsi Tawaqah. Maksudnya beliau meletakkan beberapa disiplin hidup. Di antaranya beliau letakkan ialah solat sebagai suatu proses beroleh kerehatan. Dia jadikan solat itu sebagai R&R. Solat itu adalah R&R. Selain daripada bertemu dengan Allah, dia rasa solat itu adalah R&R untuk dia. Maksudnya dalam solat dia dapat rehat. Sebab ada orang tanya kepada Syekh Salah Al-Khalidi, bila masa Syekh akan berehat? Tengok beliau banyak menulis, banyak mengajar. Tugasan beliau di universiti, tugasan beliau menulis buku, hadir berceramah, membentang kertas-kertas kerja. Dalam masa yang sama menghasilkan banyak karya. Kalau saudara dan saudari yang ada latar belakang pengajian Islam, kita tahu ada satu tafsir yang besar namanya tafsir Tabari. Tafsir Imam Tabari ini tafsirnya besar, besar, ada sampai 30 jilid. Ikut cetakkanlah. Ada yang sampai 30 jilid. Tapi dalam tafsir Tabari ini ada riwayat-riwayat Israiliyat, ada riwayat-riwayat yang tidak begitu kuat, ada perkara-perkara yang perlu dimurnikan. Sebab Imam Tabari sendiri dah bagi tahu, dia kata dia tulis buku ni dan ditinggalkan kepada orang yang datang kemudian daripada beliau untuk membuat pemurnian terhadap kitab tafsir beliau. Jadi Salah Al-Khalidi telah mengambil inisiatif yang sangat-sangat memberangsangkan dengan membaca buku itu dan meneliti balik, kemudian beliau buang semua perkara-perkara yang dalam proses pengeditan buku tersebut beliau buang riwayat-riwayat yang tidak sewajarnya dan beliau susun balik, indahkan balik. Jadi ini kerja yang dilakukan oleh Salah Al-Khalidi. Ini bukan satu kerja yang kecil, satu kerja yang besar. Sebab tafsir Tabari ini dia anggap sebagai marja' al-asas, dia anggap sebagai rujukan utama
dalam kita membaca atau menulis tafsir. Sebab Imam Tabari digelar sebagai Imamul Mufassirin, imam bagi ahli-ahli tafsir. Sebab itu kalau dapat dimurnikan tafsir Tabari, pastinya menjadi satu sumbangan yang besar di dalam pengajian Islam. So beliau melakukan perkara tersebut. Jadi sibuk tak? Sibuk. Sibuk. Tapi dalam sibuk tu beliau sempat lagi menulis, mengkaji, menyelidik, menyusun buku dan sebagainya. Bila tanya bila masa Ustaz akan berehat, Syekh akan berehat, dia kata rehat saya dalam solat. Terkejut saya dengar. Rehat saya dalam solat. Wow. Ada orang jadikan solat itu sebagai istirahat. Solat itu dilihat sebagai satu rehat untuk diri dia. Berbeza dengan kita tuan-tuan. Saya mungkin tuan-tuan hebatlah, tapi kalau saya sendiri pun banyak perkara yang saya perlu pertingkatkan, perkemaskan lagi, terutamanya dalam menjaga kualiti solat. Sebab itu solat ini adalah mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, dalam solat, hati yang macam mana kita nak bawa? Kalau dalam cerita Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dibawa ke Telaga Zamzam, belah dada, jantung dibersihkan. So nak menghadap Allah, hati yang bersih. So dalam solat 5 waktu sehari semalam, saya bawa hati yang macam mana? Hati yang macam mana saya bawa? Hati yang mesti hati yang suci, bersih, hati yang tak ada masalah dengan orang, hati yang jauh daripada persengketaan, hati yang jernih, kita tak ada apa-apa tuan, bersih, safi. Hati yang safi, hati yang bersih. Sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin Tuhan lihat kita kalau hati kita ni penuh dengan dendam kesumat, kalau hati kita ni penuh dengan macam-macam penyakit, kalau hati kita ni banyak dengki, banyak tidak puas hati dengan orang. So hati yang bersih. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi manfaat, biar banyak mana harta benda kita, biar banyak mana anak cucu kita, anak pinak kita, semua itu Allah Subhanahu wa taala nafikan manfaat dia, melainkan mereka yang datang dengan hati yang bersih, hati yang sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera, hati yang tenang. Kita lihat bagaimana kita nak dapat husnul khatimah, mati yang baik, kalau hati itu banyak membawa persengketaan hati yang ada banyak masalah tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya dapati kalaulah hati ini dia sentiasa suci murni tuan-tuan, barangkali doa kita pun cepat Tuhan angkat. Doa kita pun cepat Allah Subhanahu wa taala angkat. Hari ini doa-doa kita ni banyak tertangguh, banyak tidak terangkat, banyak tidak terjawab. Bukan Allah tak kasih, tapi Allah nak asuh kita lagi, Allah nak ajar kita lagi supaya kita lagi tekun meminta. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha mengetahui bila masa nak perlu beri apa yang manusia minta. Jadi Allah Taala Maha Kaya. Ilmu Allah sangat luas. Manusia yang kanal insanu wa kana insanu aktsara syai'in jadala ataupun ajula, manusia ni banyak berbantah-bantah. Manusia ni kalau nak semua dia nak segera. So nanti dulu kita kena tekun. Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Kan dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan? Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup ini dan mati ini, pertamanya hidup ni adalah liyabluwakum, maksudnya ibtila, ujian, syarat dengan ujian, tes daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat tabah dan sabar dalam setiap detik dan ketika. Yang paling penting, kita jaga solat kita 5 waktu sehari semalam
supaya solat ini benar-benar memberi manfaat. Saya dah sebut semalam, walaupun solat itu daripada 50 waktu tinggal 5 waktu, tapi kalau kita jaga solat-solat sunat yang lain, campur dengan duha, campur dengan qiyamul lail, kalau dia totalkan tuan-tuan semua jadi 50 waktu, dia akan kembali balik 50 waktu. Itulah Nabi Muhammad SAW buat. Walaupun dikurangkan 5 waktu, Nabi tambah lagi selain daripada 17 rakaat. Nabi tak, bukan 50 waktu, maksudnya 50 rakaat. Jadi solat ini adalah suatu yang akan menggembirakan Allah kalau kita jaga. Kan Nabi SAW bila ditanya apa amalan paling baik, Nabi kata as-salatu fi waqtiha. As-salatu fi waqtiha. Apakah amalan paling baik wahai Rasulullah? Rasulullah jawab adalah solat pada waktunya. Kita cuba jaga solat pada waktunya. Kena dalam suasana Covid ni, kita semua ada di rumah, kita semua berkesempatan untuk jaga solat di awal waktu. Jadi tuan-tuan, saya kira cukup setakat itu. Pendek saja hari ni. InsyaAllah ada umur yang panjang, kita boleh bersua kembali esok hari dengan perbincangan yang lain lagi. Besok saya cadang saya nak bincang dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai peringkat-peringkat syurga. Bila Nabi Muhammad SAW sampai dekat Sidratul Muntaha ni kan, dia sebut inda Sidratul Muntaha kan, indaha jannatul ma'wa. So nak tahu Sidratul Muntaha, saya dah sebut Sidratul Muntaha. Saya tak sempat lagi nak diperincikan sebab banyak perkara yang saya nak baca dulu, saya nak dapatkan maklumat. Secara basicnya sidr ini daripada sidrah ataupun sidrat ataupun sidr ni sejenis pokok sidr. Kita kata pokok sidr. Kan kalau dekat Yaman, biasa pokok ni dia orang kata banyak dekat Yaman. Saya rasa dekat Malaysia pun dah ada. Ada yang sebut pokok sidr ni adalah pokok bidara. Jadi pokok sidr ini adalah sejenis pokok yang orang buat ubat, dan juga ada juga yang buah pokok ni juga ada mengeluarkan hasil buah. Dan orang kata kalau di Yaman ni madu yang paling baik adalah madu sidr. Maksudnya madu ataupun manisan yang dimakan oleh lebah daripada pokok sidr. Tapi diriwayatkan bahawa sidr dalam syurga ini pokoknya besar. Ada riwayat sebut kalau lihat kepada pokok ni saja 500 tahun perjalanan, daun-daun pokok tu sebesar apa ni, telinga gajah. Barangkali lebih besar daripada tu. Di situlah Nabi Muhammad SAW berteduh, duduk dan melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut Sidratul Muntaha. Dia kata Sidratul Muntaha id yaghsha sidrata ma yaghsha. Jadi nak lihat indaha jannatul ma'wa. Dia ada jannatul ma'wa pula. Jadi syurga-syurga yang Nabi Muhammad SAW lihat. Besok saya nak tengok Jannatul Naim, Jannatul Aden, Jannatul Firdaus, Jannatul Muqarrabin. So saya nak tengok semua tu. InsyaAllah besok kita akan lihat peringkat syurga. Nabi Muhammad SAW pesan kat kita, kalau kita nak minta syurga Firdaus. Sebab itu syurga orang awam. Syurga orang awam. Jadi dan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul mereka ada syurga mereka yang makamnya lebih tinggi. Seperti mana di makam yang lebih tinggi. Dan jenis-jenis syurga juga ada disebut dalam surah Ar-Rahman, min dunihima jannatan. Kemudian banyak riwayat-riwayat dan juga hadis-hadis. InsyaAllah saya akan cuba teliti, saya akan kongsi dengan tuan-tuan para sahabat sekalian esok hari. Sehingga itu, jangan keluar banyak tempat hanya untuk keperluan asas sahaja, dan elakkan daripada menghadiri majlis-majlis ataupun ramai-ramai berkumpul. Dari keadaan 400 orang dah kena tangkap. Jadi bukan berita yang menggembirakan, tetapi kena dikuatkuasakan pelaksanaan undang-undang, supaya ada di antara kita yang take for granted. Dia rasa tak apalah, tak apa. Tuan-tuan, sudah sampai 34 orang meninggal ni tuan-tuan. Bukan seorang dua, 34 orang. Dan kita sudah ada mencecah 2,000 lebih kes. Dan dia jumlah tidak menunjukkan prestasi turun, tetapi dinampakkan prestasi yang meningkat. So kita berharap dengan kerjasama semua orang, kita dapat membendung secepat mungkin. Dalam masa yang sama, kena ada banyak doa, kena ada banyak zikir, kena ada banyak selawat. Laula musabbihin
lalabisa fi batnihi la yaumi yub'atsun. Semalam saya dah bagi tahu bagaimana doa Nabi Yunus alaihi salam. Ayuh penutupnya kita baca doa tu sama-sama. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah Tuhan yang Maha Suci, ya Allah. Sesungguhnya aku tergolong dalam golongan orang-orang yang zalim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.